dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Sihat. Tadi waktu rehat dah makan dah? Dah. Okey, bagus. Okey, untuk kelas kita hari ni, kita akan sama-sama recall dulu untuk apa yang kita dah belajar kelas yang lepas. Yang mana waktu kelas yang lepas, cikgu dah tunjuk dekat kamu semua apa itu penyata bank. Okey, cikgu nak tanya, siapa yang sediakan penyata bank? Bank. Okey, bagus. Kalau penyata bank disediakan oleh pihak bank, kita rekod kita punya tunai di bank dalam apa? Buku Kita tunai. Okey, betul. Pandai semua. Good, masih ingat? Okey, waktu kelas yang lepas juga kita belajar juga pasal fungsi penyata bank. Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu semua bagi tahu dulu apa yang ada dekat depan ni. Gambar apa yang ada? Buku tunai dengan penyata bank. Okey. Apa yang kamu tahu dari kelas yang lepas, cikgu ada cakap yang bila pihak bank sediakan penyata bank adalah di mana pihak bank rekod tunai di bank bagi syarikat kita dan kita rekod di buku tunai. Okey, so kita kena make sure baki akhir buku tunai dan baki akhir penyata bank sama supaya kita rekod kita punya tunai di bank dengan betul. Apa yang kamu notice kat sini? Tak sama. Apa yang tak sama? Baki Betul. tak sama. Betul, baki akhir tak sama. So maksudnya ada kesilapan. Okey. So bila ada kesilapan, kita kena buat penyata penyesuaian bank, iaitu topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk kelas hari ini bagi topik penyata penyesuaian bank, apa yang kamu perlu tahu adalah kamu perlu tahu untuk terangkan cara menganalisis akaun bank dan penyata bank. Yang kedua, kamu perlu tahu untuk terangkan perbezaan baki di akaun bank dalam buku tunai dengan baki di penyata bank. Dan kamu perlu terangkan butiran yang terdapat di buku tunai tetapi tiada dalam penyata bank dan sebaliknya. Kamu perlu tahu macam mana perbezaan antara angka dalam penyata bank dengan buku tunai pada suatu transaksi yang sama. Dan akhir sekali, kamu akan belajar cara untuk sediakan penyata penyesuaian bank dengan kaedah pertama, iaitu dengan mengemaskini buku tunai. Okey, ini topik kita hari ini. Macam cikgu cakap tadi, penyata penyesuaian bank. Okey, yang pertama, kita akan belajar dulu apa itu tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. Yang pertama, kita perlu kenal pasti butiran yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Macam waktu saya awal-awal tadi, cikgu ada tunjuk baki akhir buku tunai dengan penyata bank berbeza. So dekat sini kamu akan kenal pasti apa yang menyebabkan perbezaan berlaku. Yang kedua, untuk kamu pastikan catatan di buku tunai yang syarikat tu rekod adalah tepat. Dan yang terakhir adalah untuk selaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Okey, itu sahaja untuk tujuan. Dan seterusnya, kita akan tengok apa yang menyebabkan berlakunya perbezaan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Ada dua komponen. Kita akan tengok yang pertama, which is butiran yang dicatat di buku tunai tetapi tak dicatat di penyata bank. Maksudnya butiran tu ada dalam buku tunai kita rekod, tapi dalam bank punya rekod tak ada. So apa yang ada, apa yang menyebabkan berlakunya benda ni adalah cek belum dikemukakan. Untuk cek belum dikemukakan ni maksudnya kamu dah bayar dekat kamu punya akaun belum bayar, tetapi akaun belum bayar tu dia belum pergi claim dekat bank. So yang tu adalah cek belum dikemukakan. Dan kalau untuk customer pula, maksudnya akaun belum terima, kamu dah bayar dekat kamu tapi kamu belum pergi claim lagi dekat bank, tu adalah deposit belum dikreditkan. Dan dua komponen ni adalah butiran yang ada dalam buku tunai kita tapi dalam penyata bank tak ada. Okey, seterusnya komponen yang kedua adalah butiran yang dicatat di penyata bank tetapi tidak dicatat di buku tunai. Maksudnya
dalam penyata bank ada, dalam buku tunai kita tak ada. Okey. Yang pertama, sebarang penerimaan oleh pihak bank bagi pihak pelanggan. Maksudnya bank dah terima dah benda tu, bayaran tu, tapi kita belum lagi. Jadi maksudnya apa yang kita tak rekod maksudnya faedah atas simpanan. Which is faedah atas simpanan ni bila kita simpan duit dekat bank, dia akan masuk setiap bulan. Tapi kita tak rekod lagi dalam buku tunai kita. Yang kedua, pindahan kredit. Maksudnya kalau ada ABT dah transfer masuk, dah bayar masuk ke akaun kita, tapi kita belum rekod. Dan juga dividen. Yang kedua adalah pembayaran oleh pihak bank bagi pihak pelanggan. Maksudnya kita dah bagi arahan untuk bank bayar tanpa perlu permission kita lagi. Maksudnya kita memang dah bagi arahan, so bank akan buat benda tu walaupun kita tapi kita belum rekod. Yang pertama iaitu bayaran buku cek. Maksudnya bila ada syarikat kita perlu perbaharui buku cek, kita perlu buat bayaran. So benda tu juga akan dilakukan di penyata bank tapi tiada dalam buku tunai kita. Yang kedua, caj perkhidmatan bank. Yang ketiga, perintah sedia ada seperti bayaran insurans atau yuran kelab. Yang ni macam cikgu cakap tadi, walaupun kita memang dah bagi arahan dekat bank untuk bayar bagi syarikat, bagi pihak syarikat kita untuk tiap bulan. Dan akhir sekali, faedah atas overdraft. Selain daripada dua ni, ada lagi satu lagi butiran iaitu cek tak laku. Cek tak laku ni maksudnya customer dia dah bayar dekat kita, tetapi dekat cek tu bank tak diterima. Maksudnya ada kesalahan amount atau kesalahan butiran dekat cek tu menyebabkan dia jadi cek tak laku atau cek tak layan. Okey, macam cikgu cakap awal tadi, kita akan belajar cara penyediaan penyata penyesuaian bank. Ada dua kaedah macam mana kita nak sediakan penyata penyesuaian bank. Yang pertama iaitu dengan mengemas kini buku tunai, dan yang kedua tanpa kita kemas kini buku tunai. Tapi hari ni sebab masa kita sikit, kita hanya akan belajar satu kaedah iaitu dengan kemas kini buku tunai. Okey, cikgu nak kita sama-sama buat soalan ni. Kamu boleh tengok kat sini. Cikgu akan pass hand out kat kamu, and then kita akan sama-sama cek. Cari dulu perbezaan kat sini, baru kita sediakan buku tunai dengan penyata penyesuaian bank. Cikgu akan pass hand out ni kepada kamu, dan kamu tengok dulu soalan yang cikgu akan bagi ni sama macam soalan yang ada kat depan, tapi kita akan buat sama-sama. Tapi cikgu nak kamu tanda soalan ni. Okey. Untuk sekarang cikgu akan ajar macam mana kamu nak sediakan buku tunai dikemas kini dengan penyata penyesuaian bank. Bila cikgu dah bagi hand out dekat kamu tu, dekat sini tak ada soalan, tapi kita akan sama-sama baca dekat hand out yang cikgu bagi kat kamu tu. Okey? Siapa nak baca soalan? Saya. Okey, Anissa tolong bacakan soalan dekat atas tu. Adli Enterprise dia ke? Ya. Okey. Adli Enterprise menerima penyata bank untuk bulan Ogos 2017. Bagi penyata bank berbeza dengan baki di buku tunainya, penyata bank dan buku tunai ruangan bank bagi bulan Ogos adalah seperti berikut. Okey, apa yang kamu dapat information daripada arahan ke atas tu? Baki penyata bank berbeza dengan baki buku tunai. Betul. Jadi bila baki penyata bank berbeza dengan baki buku tunai, tadi apa yang kita perlu buat? Penyata penyesuaian bank. Betul. Tapi dekat sini sebelum kita sediakan penyata penyesuaian bank, kita perlu sediakan buku tunai dikemas kini dahulu. Okey. Sekarang ni cikgu nak kita sama-sama analisis buku tunai dengan penyata bank ni. Langkah yang pertama untuk kita analisis adalah kita perlu tengok dulu adakah baki akhir buku tunai dengan baki akhir penyata bank sama. Sama tak? Tak sama. So bulat dulu supaya kamu tahu yang baki akhir dia tak sama. Okey. Seterusnya langkah kedua adalah kamu perlu bandingkan buku tunai dengan penyata bank. Tapi sebelum tu kamu perlu tahu apa yang kita rekod dekat sebelah debit buku tunai akan sama dengan sebelah kredit penyata bank. Apa yang kita rekod sebelah kredit buku tunai akan sama dengan debit penyata bank. Pandai Alisa.
Alhamdulillah. Okey, first kali kita akan start dengan kita bandingkan dulu kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Okey. Maksud cikgu analisis adalah kamu kena pastikan, kamu kena analisis mana amount yang sama sebelah kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Okey. Okey, cikgu nak kita sama-sama analisis dulu. Dekat sini kamu tengok sebelah kredit buku tunai tu ada 3,800 kan? Dekat penyata bank ada tak? Ada. Okey, kalau ada kamu tik dua-dua. Kamu tik dua-dua dekat buku tunai dengan penyata bank supaya kamu dah tak payah pandang dah benda tu. Kita akan rekod yang lain. Okey, yang kedua, amount yang kedua 7,100. Ada tak? Ada. So bila tak ada kamu bulat. Okey. Yang ketiga 240. Ada tak? Ada. Okey, kalau ada kita buat apa? Tik. Bagus. And then next amount 2,600. Ada. Okey, bagus. And then seterusnya 448 ada tak? Ada. 448 pun kita bulat. Okey. Last kali 1212. Tak ada. So kita bulat juga. Okey, sekarang ni kita dah check semua dekat kredit buku tunai. Kita check pula sebelah debit penyata bank. Apa lagi yang kita tak bulat? 3,200. Tarikh bila? 7. Okey, betul. Lagi? Siapa nak jawab? 900. Okey, pandai. Lagi? 500. Okey. 1,700. Betul. Dan last kali 70. Okey. Lepas kita dah bandingkan sebelah kredit buku tunai dengan sebelah debit penyata bank, kita teruskan pula dengan bandingkan sebelah kredit penyata bank dengan debit buku tunai. Teruskan dengan bandingkan sebelah debit buku tunai dengan sebelah kredit penyata bank. Okey. Yang pertama kita tengok 6920 ada tak? Ada. Okey, satu ni cikgu terlupa nak cakap, kalau baki BB ni kamu tak perlu bandingkan sebab ni adalah baki awal buku tunai. Okey, yang kedua 10102. Ada. Yang ketiga 840 ada. Tak ada. So kita bulat. Okey. Amount seterusnya jualan 4710. Ada. So kita tik. Lepas 4710 amount kita yang terakhir kat buku tunai 1,928 ada. So kita bulat. Okey, kita dah habis cek sebelah debit buku tunai. Kita teruskan untuk cek sebelah kredit penyata bank. Apa yang kita tak tik lagi? 1,300. 1,300. So kita bulat. Okey. Bila dah siap bandingkan kedua-dua belah debit dan kredit buku tunai dengan penyata bank, kita akan teruskan untuk baca maklumat tambahan. Sebab maybe antara yang bulat kita bulat-bulat ni adalah cek tak laku ataupun kesilapan yang kita buat. Okey. Siapa nak baca maklumat tambahan yang pertama? Atira. Okey, Atira baca maklumat tambahan yang pertama. Cek number 112121 telah tersalah rekod di buku tunai. Okey, yang mana satu Atira? Yang Buku tunai. dekat buku tunai 21 yang 7,000 alatan pejabat tu cikgu. Alatan pejabat tarikh 18 Ogos. Okey, macam mana kamu nak tengok supaya senang adalah kamu cari nombor cek. So kat sini nombor cek dia sama dengan yang kita baca kat maklumat tambahan tu. Dia kata tersalah rekod. So apa kita nak buat tersalah rekod, maksudnya kesilapan, maksudnya kita tersalah rekod amount. So kat sini kita tengok nombor cek 112121 adalah nombor cek kepada alatan pejabat. So kita tengok nombor cek kita tadi 112121. Yang mana satu? Tarikh 21. So maksudnya yang betul kat sini yang mana? Yang betul kat sini
apa yang kita kena buat? Maksudnya kat sini penyata bank kita ada 1,700. Buku tunai kita rekod 7,100. So yang mana satu yang lebih besar? Buku tunai besar. Buku tunai. So buku tunai lebih besar daripada penyata bank, dan kat sini kita sudah salah rekod dekat buku tunai. Jadi apa yang kita kena buat adalah Tolak 7,100 tolak dengan 1,700. Okey, dekat kalkulator semua dapat berapa? 5,400 cikgu. 5,400. Okey. Ni tadi kita dah sama-sama kira 7,100 tolak 1,700. Kenapa kita tolak? Sebab kita nak cari perbezaannya. betul, pandai tidak. Okey, bila kita dah dapat 5,400, 5,400 ni apa? Kita, maksudnya kita rekod tu kita terlebih bayar. Terlebih rekod. So bila kita terlebih rekod bayaran, kita kena masukkan balik gitu. So macam mana nak masukkan balik? Debit dekat 5,400. Okey, betul. Debit buku tunai 5,400. Jadi cikgu tulis kat sini dulu. Jadi untuk senangkan kamu, apa yang kamu perlu buat adalah kamu tandakan K dekat tepi kesilapan tadi, supaya kamu boleh rekod, kamu tak akan tersilap masuk benda ni dalam penyata persoalan bank. K itu kesilapan ke cikgu? Betul, kesilapan catatan. Okey, maklumat tambahan yang kedua. Siapa nak baca? Saya cikgu. Okey, boleh Pak Ika. Cek yang diterima pada 13 Ogos telah dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk pesuruh bayar. Okey, apa tu? Cek kalau dia tulis rujuk pesuruh bayar, tadi kita dah belajar apa? Cek tak laku. Cek tak laku. Maksudnya customer dah bayar tapi cek tu ditolak oleh bank. Jadi cek pada berapa hari lagi? 13 Ogos. Maksudnya 840 Bayu Enterprise. okey, betul. Cek 13 Ogos ni dekat, perasan tak kalau dekat penyata bank tak ada kan 840. Maksudnya bank dah tendang balik cek tu. Tapi dekat rekod kita betul lagi rekod. Okey. So apa yang kita kena buat? Kita kena Kreditkan je. kredit buku tunai. Oh. Berapa tadi? 840. Okey. Kita dah baca semua sampai maklumat tambahan, kita dah buat analisis. Sekarang cikgu nak kita sama-sama sediakan buku tunai dikemas kini. Okey, untuk maklumat yang akan kamu letak dekat buku tunai dikemas kini ni, kamu kena ambil maklumat yang kamu kena ambil, maklumat yang kamu buat dekat penyata bank, kamu masukkan dalam buku tunai dikemas kini. Semua keluarkan kertas kajar. Tolong kita lukis dulu template buku tunai, and then kita sama-sama buat, okey? Okey, cikgu. Semua dah siap dah? Buat bentuk T untuk buku tunai? Dah. Okey. Sekarang ni semua dah tanda kat kertas tadi. Kita dah bulat-bulat, kita dah tanda, kita dah analisis. Cikgu nak kita sama-sama tulis dekat buku tunai ni pula. Kita akan teruskan untuk sediakan buku tunai dikemas kini. Apa yang kita akan masukkan dalam buku tunai dikemas kini ni adalah apa yang kita bulat-bulat dekat penyata bank sekali dengan kita punya cek tak laku dengan kesilapan tadi. Okey. Yang pertama, kamu tengok yang kita bulat-bulat tadi. First kali kita akan rekod debit buku tunai. Yang pertama, mula-mula bila kita buka buku tunai, apa yang kita kena tulis adalah Baki. Baki debit. Tapi sebelum tu dah ada tarikh ke? Tak ada. Tak ada. So kita kena masukkan tarikh. Tahun bila? 2017. 2017. Okey. Kita letak dekat 2012. Okey. Selain daripada tahun, kita kena masukkan bulan. Okey, betul, iaitu Ogos 31. Ogos. Kemerdekaan cikgu. Ogos. Betul. Okey, apa lagi yang tertinggal? Cikgu rasa kamu ada tertinggal something. RM. Paling penting jangan lupa letak RM. Nanti tak ada markah.
So kita letak setelah debit, kredit, masukkan RM. Jadi kita buat buku tunai dikemas sini adalah sebab kita punya amount baki akhir dekat penyata bank dengan buku tunai berbeza. Jadi benda pertama yang kita kena masukkan setiap kali buka buku tunai apa? Baki berdiri. Okey. Okey, berapa baki bibi tadi? Baki akhir buku tunai 17,800. Okey, betul. Sekarang ni kita akan tengok apa yang kita bulat dekat penyata bank tadi supaya kita masukkan dalam sebelah debit buku tunai. So kalau kita nak masukkan dalam debit buku tunai, kita kena tengok kredit penyata bank. Okey. So apa item yang pertama yang kamu bulatkan dekat kredit penyata bank? Dividen. Berapa tu? 1,300. So kamu tulis benda yang sama juga, tulis dekat buku tunai ni, salin je dividen. And then tulis nombor dia berapa? 300. Okey, betul. And then ada lagi? Tak Tak ada. Okey, so satu je. Sekarang ni kita tengok pula sebelah debit. Apa item pertama yang kamu bulat? Cek 3,200. Okey, 3,200 tu. Okey, tengok balik dia punya nombor cek tu 112119. Okey, tu adalah nombor cek dekat penyata bank. Jadi kamu kena make sure nombor cek dekat yang setiap cek yang kamu rekodkan dalam buku tunai kemas kini ni bukanlah cek bulan lalu. Maksudnya kamu tengok balik dekat kita punya buku tunai tadi, nombor cek yang pertama berapa? 20 kan? Okey, 112,120. Tapi dekat sini yang kamu bulatkan pertama tadi, belakang dia berapa? 19 dengan 18. So maksudnya ni adalah cek bulan lalu. So bila tiap kali kamu jumpa item yang macam ni, kamu cross out terus. Jangan kisah sebab ni maksudnya cek bulan lepas. Jadi potong balik. Yang kamu bulat tadi, kamu cross out supaya kamu dah tak boleh rekod. Ya, betul. Pandai Atira. Sebab kenapa Atira? Sebab ni cek bulan lepas punya. Ya, sebab nombor belakang dia 18. Okey. So, item yang seterusnya yang kamu bulat adalah 500, iaitu sewa. So, kamu nak masukkan dekat sebelah mana? Kredit, betul. Tulis sama, sewa juga. Berapa tadi? 500. Tulis penuh, okey. Arahan tetap. Okey. Lepas sewa, apa item yang seterusnya yang kamu bulat? Charge bank 70. Cek 1,700. Tapi waktu kita bulat dulu. Okey. Tadi kita ada baca dekat maklumat tambahan tu, kita ada kesilapan kan? Iaitu cek nombor 112,121. Which is ada dekat penyata bank tu tarikh 21 kan? Amount 1,700. Kita dah kira-kira sama-sama tadi. Syafiza kira tadi dapat berapa? 5,400. Okey, tadi cikgu ada sebut 5,400 tu masuk kat mana? Debit buku tunai. Kenapa? Sebab cara kerja tak ada. Betul. So, okey, betul. So, kita kena tulis nama item dia sama juga. Kalau dekat sini tadi apa? Alatan pejabat. Tapi cikgu ada suruh kamu tulis K kan dekat tepi tu. Okey, so kamu kena tulis kesilapan supaya kamu boleh bezakan dengan item yang lain. Berapa tadi kita kira? 5,400. Okey, dekat maklumat tambahan tadi satu lagi adalah cek tak laku. Cikgu dah cakap tadi cek tak laku maksudnya kita dah terima duit dari customer, kita pergi tukar kat bank tapi bank tak terima. Jadi maksudnya kita punya ABT bertambah balik. Bila bertambah balik, kita kena kembalikan cek tu dekat ABT kita tadi. Tadi ABT kita yang cek tak laku tadi adalah
Bayu Enterprise. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena kredit Bayu kredit buku tunai atas nama Bayu Enterprise. So kita tulis kat sini sama juga pada kesilapan, kita tulis nama item yang sama. Tapi kalau kesilapan kita tulis kesilapan dekat dalam kurungan, dekat sini kita kena tulis cek tak laku. Berapa tadi? 840. 840. Dah ada semua dah? Semua yang dekat penyata bank? Semua yang dah dekat penyata bank kita dah masukkan semua, kan? So dekat sini bila kamu dah masukkan semua, apa kena buat? Cari baki. Betul, cari baki akhir. HB. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu totalkan dulu sebelah debit berapa, sebelah kredit berapa. Tadi cikgu suruh kamu totalkan sebelah debit dan kredit. Debit ada berapa? 24,500. Okey, betul. So kamu tulis dulu Kat atas. dekat atas 24,500. And then sebelah kredit berapa total? 1410. Jadi kat sini kosong cikgu. okey. So dekat sini sebelah debit ke kredit lagi besar? Debit. So bila sebelah debit lagi besar, kamu kena letak baki HP sebelah kredit. So untuk kamu tahu baki HP macam mana? Cari Kena dibereskan dulu. Betul. Kena cari beza debit dengan kredit tadi. So cuba kamu tolak 24,500 tolak dengan 1410 dapat berapa? 23,990. Okey, itu adalah baki HB. So sekarang ni kita balancekan debit dengan kredit. Tadi kita dah kira yang besar adalah sebelah debit 24,500. So kita ambil je total 24,500 tu, kita tulis dekat bawah ni untuk kita imbangkan. Dan jangan lupa setiap kali ada baki HP kita kena ada baki DD. Baki DD. Tarikh 1 September. 1 September. Berapa tadi? 23,090. Jadi kita dah siap buku tunai dikemas kini. So sekarang ni kita akan guna baki HP baru yang kita dapat dari buku tunai ni untuk kita sediakan penyata penyesuaian bank. Kita teruskan dengan kita sediakan pula penyata penyesuaian bank. Jadi kita buat buku tunai, kita refer dekat penyata bank. Sekarang ni penyata penyesuaian bank kita akan tengok balik kita punya buku tunai. Tapi sebab kita dah cari baki baru untuk buku tunai kita, so kita akan gunakan baki baru. So yang pertama sekali kena pastikan ada RM. So cikgu cakap tadi kita guna baki baru. So kita guna baki baru buku tunai kita. Tadi sebelah baki awal kita sebelah mana tadi? Sebelah debit. So kita tulis kat sini baki debit di buku tunai yang dikemasi. Okey. So berapa tadi baki akhir kita? 23,090. Sebelum tu make sure tiap kali kamu sediakan penyata penyesuaian bank, sediakan dua kolom, satu kolom untuk total, satu kolom untuk yang detail. So kita letak sebenarnya baki debit ni dekat sebelah yang kolom yang kedua. And then macam cikgu cakap tadi, kita akan refer kita punya buku tunai. Apa item yang kamu bulat dekat buku tunai tadi? Okey, betul. First kali kita akan tengok sebelah kredit kita punya buku tunai. Sebab sebelah kredit tu kita punya cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan tu tadi cikgu cakap maksudnya kita dah terima daripada, kita dah buat pembayaran kepada kita punya ADB tapi diorang belum pergi claim. So tu tak ada lagi dalam rekod penyata bank. So kita kena tambah balik dekat kita punya Penyata penyesuaian bank. betul, kita kena tambah balik. So first kat sini kamu tulis tambah Beranjak cek belum dikemukakan. Cikgu tulis short form je tapi tak
Aida dah buat macam ni, okey? Okey. Yang pertama, Belanja runcit. belanja runcit. Kita reverse sebelah kredit buku tunai tadi. Salin je balik belanja runcit. Nombor cek kena salin ke cikgu? Betul, nombor cek pun kena salin juga. Bawah. Nombor cek 112124. Berapa tadi? 4. Berapa amountnya? 448. 448. Satu lagi item? Belian. Sama juga tulis nombor cek berapa? 112125. 112,125 berapa? Amount dia? 1212. Ada lagi ke? Tak Ada. Okey. So, apa yang kamu perlu buat adalah kamu totalkan dua ni. Jadi kira berapa dapat? 1660. 1660. Jadi sebab baki tadi kita perlu tambah dengan yang ni. So, tambah baki dari kita dengan yang ni dapat berapa? 4750. Lepas tu, yang kedua kita dah settle sebelah kredit tadi. Kita tengok pula sebelah debit kita punya buku tunai. Kita ada Anis Trading kan? Satu item je kan? So, kalau sebelah debit buku tunai ni maksudnya deposit belum dikreditkan. Jadi kita perlu tolak. Deposit belum dikreditkan. Anis Trading. Deposit belum dikreditkan maksudnya kita belum lagi pergi claim. So kita kena tolak. Jadi apa tadi? Anis Trading. Yang ni sebab duduk sebelah debit, kita tak ada nombor cek, so tak payah tulis. Jadi sebab ada satu item je, kamu masukkan terus dekat laju yang kedua. Berapa? 1928. 1928. Jadi sekarang ni semua dah kita masukkan. So last kali kita kira baki akhir. Cuba kamu tekan kalkulator semua. 2450 tolak 1928 dapat berapa? 22822. Betul. Jadi ni adalah baki kredit. Kalau atas ni debit, bawah ni Kredit. iaitu baki akhir. Jadi satu tips untuk kamu buat soalan penyata persaingan bank adalah kamu kena make sure baki akhir yang kamu dapat ni sama dengan baki akhir yang ada dekat soalan tadi penyata bank. Cuba kamu tengok balik baki akhir dekat penyata bank dalam soalan tu 22822. Sama kan dengan yang kita dapat? Sama. Okay. So maksudnya apa yang kamu buat penyata persaingan bank yang kamu sediakan ni betul. Yeay. Okey. Itu sahaja untuk aktiviti hari ini. Alisa, kalau ada tolong cikgu Alisa. Tolonglah cikgu. Cikgu Alisa boleh tolong saya? Boleh cikgu. Saya tolong cikgu. Okey, hari ni setakat tu je dulu kita belajar. Tapi cikgu ada satu tugasan yang kita perlu buat sama-sama. Kita tunggu Alisa habis padam dulu. Okey, terima kasih Alisa. Okey, tadi kita dah belajar macam-macam. Kita dah belajar penyata persaingan bank. Kita dah belajar tujuan kita sediakan penyata persaingan bank. Sekarang ni cikgu nak kita sama-sama jawab kuis ni untuk cikgu test kefahaman kamu. Okey. Okey, untuk soalan pertama, siapa nak baca? Atira. Atira, okey. Atira baca soalan pertama. Apakah yang menyebabkan baki di buku tunai kekurangan daripada baki di penyata bank? Okey, apa jawapannya? Dividen. A. Dividen. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya kita kena kira. Jadi cikgu nak minta seorang untuk jawab soalan ni. Siapa nak jawab? Syarina. Okey, Syarina. Tapi sebelum tu cikgu nak awak baca dulu soalan ni. Petikan penyata bank dan buku tunai berikut diperoleh daripada kedai sinaran. Okey, dekat penyata bank kita ada balance sebelah Kredit. kredit.
berapa? 360. 360. Lepas tu kita ada buku tunai 630. Okey. Sekarang ni Cikgu nak Syarina datang kira kat depan sebab kat sini kita boleh tengok perbezaan kan? Ya. Jadi Cikgu nak Syarina kira perbezaan. Okey. Yang pertama kita boleh tengok buku tunai besar daripada baki kad nyata bank. Okey. Jawapannya C. Masuk kredit. Kredit. Kenapa kita kredit Syarina? Sebab buku tunai besar Betul, Sebab sebab dia terlebih tadi. Ya. Sebab dekat sini kita rekod, kita tengok balik soalan, kita rekod dekat buku tunai sebelah debit. Maksudnya kita terlebih masukkan duit kita. Jadi kita kena keluarkan balik. Bila kita kena keluarkan balik, kita kena kredit. So, kita kredit amount yang Syarina cari tadi 270, kita kreditkan. So, jawapan dekat sini iaitu dia suruh cari catatan yang perlu dibuat untuk kemaskinan buku tunai adalah C. kita perlu kredit 270. Soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Siapa nak baca? Saya. Okey, Syafizah nak baca. Cik Aisyah telah membuat pembayaran dengan cek bernilai RM755. Selepas membuat semakan, beliau mendapati catatan yang direkodkan di buku tunai ialah RM775, manakala catatan di penyata bank ialah RM755. Apakah yang perlu dilakukan oleh Cik Aisyah? Okey, daripada soalan ni apa yang kamu semua nampak adalah buku tunai kita ada berapa? 775. 775. Penyata bank 755. 755. So kat sini mana satu yang betul? Penyata? Penyata bank. Penyata bank. So maksudnya buku tunai kita terlebih cacat. cacat. Okey. Tadi dia cakap dia rekodkan untuk pembayaran. Kalau dia rekodkan pembayaran maksudnya dia rekod sebelah kredit. Betul. So bila kita dah terlebih keluarkan duit, kita kena Debitkan. Ya betul, kena debit balik. Cikgu nak Syafizah datang depan kira perbezaan buku tunai dengan penyata bank. Tulisan bas tu dia memang cantik. So, Syafizah dah dapat RM20 tadi. So, mana satu jawapannya Syafizah? A. A. So, okey, tolong bulatkan. A, jawapan kita perlu debit Buku tunai sebanyak RM20. Okey, untuk soalan yang seterusnya, siapa nak baca soalan yang terakhir? Faika. Okey, Faika kamu baca. Apakah butiran yang dikreditkan dalam penyata bank tetapi belum didebitkan dalam buku tunai? Okey, mana satu? Pindahan kredit. Pindahan kredit, betul. Tadi cikgu cakap pindahan kredit maksudnya bank dah tolak. Sama aku lupa. Okey, tadi cikgu dah cakap pindahan kredit maksudnya nyata bank, dalam nyata bank dah ada, dalam kita punya buku tunai tak ada sebab maybe customer kita, ABT kita dah masukkan duit dekat kita. Okey. Okey, itu saja untuk kuis hari ni. So, cikgu nak kita sama-sama recall balik apa yang kita belajar hari ni. Yang pertama, kamu dah belajar tujuan penyediaan penyata penyelesaian bank. Lepas tu yang paling penting perlu kamu ingat hari ni adalah kamu perlu ingat langkah macam mana nak sediakan penyata penyelesaian bank. Okey, yang pertama, apa kita kena buat? Mula kita kena bandingkan baki HB buku tunai dengan penyata bank. Okey, and then seterusnya kita kena Abaikan cek bulan lepas. Okey, kita kena abaikan cek bulan lepas macam tadi ada nombor 19
bandingkan sebelah debit buku tunai dengan kredit penyerta bank. Lepas tu yang keempat, kita bandingkan sebelah kredit pula dengan debit penyerta bank. dan langkah yang kelima adalah kita perlu Sama ada terdapat kesilapan catatan. kalau ada kesilapan kamu perlu buat apa? Bulat dan tulis K kat tepi. And then yang terakhir adalah kamu perlu baca maklumat tambahan untuk dapat tahu sama ada cek tak laku atau tidak. Okey. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang cikgu nak simpulkan kat sini, apabila kamu jadi accountant nanti, kamu kena make sure bila kamu sediakan penyata bank, bila kamu sediakan buku tunai tu, make sure baki akhir sama dengan penyata bank. Baki akhir untuk kita punya tunai di bank. Jadi kat sini sama juga macam kamu sekarang, cikgu percaya kamu semua dan maybe sebahagian daripada kamu mesti buat catatan untuk kamu punya belanja bulanan. Which is kamu kena make sure duit yang dekat tangan kamu tu sama dengan duit yang perbelanjaan yang kamu rekod. Maksudnya make sure baki duit yang ada dekat tangan kamu tu sama dengan total baki duit yang kamu rekod, supaya kamu boleh trace kamu punya perbelanjaan. Jadi last kali sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu nak bagi kamu homework. Siapkan homework dalam buku teks muka surat 100 nombor 1. Kita akan bincang dalam next class. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu.